أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid ini. InsyaAllah sementara kita menunggu masa waktu, kita berkongsi sedikit sebanyak tentang sejarah yang insyaAllah tak lama, beberapa hari lagi kita akan sama-sama menyambutnya, iaitulah tidak lain dan tidak bukan Eid Al-Adha. Kalau kita lihat dalam sejarah, Al-Quran menceritakan asal-usul kisah korban ni tuan-tuan. Sebenarnya korban ni bukan bermula di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi korban ini sebenarnya bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kisahnya yang kita biasa dengar, apabila Nabi Adam alaihi salatu wassalam Allah turunkan ke bumi, lalu Allah Ta'ala takdirkan Hawa, isteri kepada Nabi Adam, yang kita orang Melayu panggil Siti Hawa. Kok mana Siti Hawa tu aku tak tahulah. Ya, sebutan Arabnya Hawa. Hawa ni pada perkataan hay, hidup, yang Nabi sebut dalam hadis, Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhil'in. Banyak-banyaklah wasiat kepada orang perempuan dengan kebaikan, sebab orang perempuan ini dicipta daripada tulang rusuk. Maka Hawa itu dicipta daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bila turun ke bumi, takdir Allah, lahirlah dua pasang kembar. Siapa nama tu? Qabil dengan kembarnya, Habil dengan kembarnya. Lalu untuk meramaikan zuriat pada zaman tersebut, tak boleh tidak mesti melalui proses perkahwinan. Tapi nak kahwin dengan siapa? Zaman tu ada 4 beranak, 6 beranak ni je lah. Ya, masa tu mana ada orang lain. Orang Ijuk tak ada lagi, orang Tanjung Karang pun tak ada lagi. Nak kahwin dengan siapa? Maka Allah Ta'ala mengarahkan supaya berkahwinlah dengan Qabil, berkahwin dengan kembar kepada Habil, dan Habil berkahwin dengan kembar kepada si Qabil. Tapi Qabil tak terima. Qabil kata, aku lebih berhak berkahwin dengan kembar aku, pasal kami berdua ni dikandungkan di syurga. Ya, ada riwayat menyebut Qabil dan kembar dia ni dikandungkan di syurga. Jadi bila dikandungkan dekat syurga, rupanya lawa lah. Qabil tu pun handsome, couple dia tu pun cun, kan. Yang Habil ni taklah handsome sangat, adalah macam muka Jawa sikit tuan-tuan. Gitu. Ya. Berasa hati orang Jawa. Aku Jawa juga. Jadi Qabil tak terima. Aku yang lebih layak berkahwin dengan couple aku. Habil dengan couple dia. Lalu Nabi Adam mengadu pada Allah, dan Allah berfirman, kalau nak tahu siapa yang layak berkahwin dengan adik Qabil, maka dia kena bagi korban. Maka Allah pun cerita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Watlu 'alaihim, dan ceritakan kepada mereka wahai Muhammad, Naba abnai Adam, kisah 2 orang anak Nabi Adam, bil haq, yang mana kisah ini benar. Allah kata
Iz qarraba qurbanan. Ketika mana dua beradik ini memberikan korbannya. Asal mana korban ini? Qarraba daripada perkataan mendekatkan. Kita buat korban ni tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala kata suruh korban, maka dua beradik ni pun letak korban masing-masing. Maka siapa korban yang diterima oleh Allah berhak kahwin dengan adik si Qabil ni lah. Yang Habil ni tuan-tuan, Habil adik kepada Qabil ini memberikan korban yang terbaik. Dia merupakan seorang pengembala kambing. Maka diletakkan kambing yang paling cantik, yang paling gebu, yang paling gedempul, contohlah bulu mata melentik, suara pun serak-serak basah. Cantiklah kambing ni sebagai apa orang panggil persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang abang dia si Qabil ni pula, dia ni bercucuk tanam. Dia bagi benda. Dia bagilah sayur-sayur yang dia dah kena makan ulat, kobis dah expired, tak apa-apa punya sayur ni, letak dalam bakul, berlebek letak macam tu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan api daripada langit, menyambar korban Habil sebagai isyarat korban itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab korban itu korban yang sempurna. Sebab tu tak boleh kalau kita nak buat korban binatang tu cacat, kan? Nak jimat bajet punya pasal, lembu mahal gila, lembu 3,000 4,000 ni apa hal? Ji tak ada ke lembu murah-murah 1,500 ke? Kan contoh lah. Ada. Mana meh ni? Kau tengok lembu ni. Okey je ji. Kau tengok betul-betul. Telur tak ada tuan-tuan. Kan contohlah. Lembu tak ada telur kau tahu, maka tak sah korban tu. Kan? Ataupun telinganya cacat, ataupun matanya buta, ataupun kakinya sebelah tak ada, ataupun masa ngantar korban tu okey. Sekali biasa-biasa kita tengok, apa hal lembu ni? Ekor dah hilang tuan-tuan. Lupa-lupa Tok Imam dah belasak awal-awal sop ekor tu tuan-tuan. Takut bergaduh dengan AJK masjid kan. Bukan masjid ni lah, ni masjid belah-belah Afrika Utara sana tuan-tuan. Jadi kalau binatang tu cacat, Allah takkan terima, tak sah korban tu. Allah terima yang Habil, Allah tak terima yang Qabil. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bila Allah tak terima yang si Qabil ni mengamuk lah. Dia kata apa? Qala la aqtulannaka, kau siap kau, aku bunuh kau. Apa jawapan adik dia? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ni tuan-tuan dengar elok ayat ni, nanti saya akan kait dalam khutbah nanti. Qala innama adatu hasrin, sesungguhnya yataqabbalu Allah terima korban ini minal muttaqin, daripada orang yang hanya bertakwa pada Allah. Maksudnya apa? Kalau kita ni buat korban tapi kita langgar hukum hakam, tak jaga aurat anak bini, sembahyang lintang pukang, rezeki syubhat, halal haram, belasah belaka, membujur lalu melintang patah, jangan harap Allah nak terima korban kau. Allah takkan terima. Syarat sah korban di sisi Allah, al-muttaqin, mestilah orang tu orang yang bertakwa. Maka Habil bertakwa, Allah terima. Qabil tidak bertakwa, Allah tak terima. Walaupun dia anak sulung Nabi Adam yang dikandungkan dalam syurga. Adik dia kata qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah terima daripada orang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau abang hulurkan tangan abang untuk bunuh saya, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulaka, saya takkan hulurkan tangan saya untuk bunuh abang. Inni akhafullaha rabbal alamin, saya amat takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inni akhafullaha rabbal alamin, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nari wa dhalika jazaa'uz zalimin. Kalau abang bunuh saya, abang akan bawa dosa abang, abang akan tanggung dosa saya, maka abang akan dihumbankan ke dalam api neraka jahanam, dan abang akan jadi orang yang menyesal sampai bila-bila. Apa kata kau? Sudahlah kau jangan nak bersyarah depan aku. Atau aku tambahlah tuan-tuan, tapi nak kabarnya dia dah tak kira, tak peduli. Sebab Habil diterima oleh Allah, makna dia yang layak berkahwin dengan adik Qabil. Aku tak kira. Maka setan menatang bewok ni tuan-tuan, yang Allah halau pada syurga tu,
Ingat tak masa Allah halau dia kata apa? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku minta satu benda dekat engkau. Allah kata benda, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Okey. Allah kata qala innaka minal munzarin, aku panjangkan umur kau sampai hari kiamat. Munzarin maknanya diberikan tempoh lama umur tu ni, tak kojol-kojol setan ni. Qala, ingatkan nak panjang umur, nak bertaubat ke, nak iktikaf ke, nak bersedekah ke, nak tak. Dia kata apa? Qala fa bima aghwaytani, alang-alang kau sesatkan aku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, alang-alang kau dah sesatkan aku berjanji aku akan sesatkan keturunan Adam, sebab Adam ini penyebab aku keluar dari syurga. Aku akan duduk di tengah-tengah jalan, anak Adam di kanan, di kiri, di belakang, dan kau akan dapati ya Allah sedikit sangat keturunan Adam yang bersyukur kepada engkau. Allah kata kau berambus keluar dari syurga. Maka setan ni tuan-tuan buat kerja. Dia pun hasut Qabil. Kau bunuh je. Qabil ni tuan-tuan tak tahu menatang apa bunuh ni. Dia pun kata dekat dia, qala la aqtulannaka, aku bunuh kau. Bunuh tu apa bang? Aku pun tak tahu, dia kata. Sebab zaman tu tuan-tuan, zaman tak ada tamadun tau. Tak ada tamadun manusia, tak tahu nak hidup macam mana. Hatta Nabi Adam masa mula-mula turun ke bumi, dia turun-turun, bup, tak tahu apa. Kat mana ni? Kan? Perut lapar, nak makan, nak minum, baju tak ada, nak macam mana ni? Allah pun turunkan cangkul, turunkan benih, ajar. Ni cara nak hidup atas dunia, tak macam dekat syurga. Syurga kau nak kau nganga je. Macam tu. Kan dekat syurga Nabi SAW kata apa? Ada jenis pokok kat syurga ni ikut suka kau nak makan macam mana. Kau nak makan macam ni, dia masuk. Kau nak makan macam ni, dia masuk. Kau nak makan ikut belakang, kau bawa ikut suka kau. Tak payah usaha, itu syurga. Tapi bila kau dah turun ke dunia, tak macam tu. Kau kena buat kerja. Maka Nabi Adam pun diajar oleh Allah bercucuk tanam, korek lubang, tanam benih. Allah kata kambus, besok tunggu, lusa tunggu, dia tumbuh ke tidak. Kalau tumbuh baru kau makan. Lah macam ni rupanya, susahnya. Tahu tak apa. Kan? Bukan aku cakap, bukan Allah katalah macam tu kan. Contohnya tuan-tuan. Segala-galanya kena usaha. Tamadun tak ada. Tapi setan kata dekat Qabil, kau bunuh je adik kau tu. Qabil kata macam mana? Setan kata, kau sini aku ajar kau. Dia ambil batu, dia hempuk dekat seekor kambing. Khapang! Kojollah kambing ni. Kau tengok, ini dipanggil mati. Cuba rasa dekat hidung dia, ada nafas ke tidak? Tak ada. Matilah tu. Oh, macam ni. Apa kata Allah? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka Qabil pun bawa batu yang besar, menghempuk kepala adik dia. Asal ceritanya dia tak tahu nak bunuh macam mana. Dia pulas tangan Habil, dia pusing-pusing kepala Habil. Habil kata lantak kau lah kan. Kalau nak kira tuan-tuan, mana lebih kuat adik-beradik ni, kuat lagi Habil. Habil jaga kambing, kulu kili bawa kambing, pikul kambing, minum susu kambing. High God tu, kau jangan main-main. Yang Qabil tu tak ada benda kan. Dia cucuk tanam, makan kacang panjang, kangkung, paling-paling pun bayam. Popeye the Salaman tutu teng. Paling-paling Popeye lah dia tu. Tapi Habil tak melawan. Maka Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wahai Uthman, satu hari nanti kau akan dibunuh, maka jadilah engkau seperti anak Adam. Habil tak melawan. Ini Nabi kata kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Okey. Lalu Allah kata fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Dia pun ikut nafsunya, dia hempuk kepala adik dia, matilah Habil. Maka Allah kata jadilah Qabil orang yang menyesal sampai hari akhirat. Bila dia dah bunuh adik dia tuan-tuan, dia tak tahu nak buat apa-apa. Pasal setan tak mengajar subjek kursus penyelenggaraan jenazah, tak diajar. Setan ajar bunuh aja. Menatang sungguh setan ni.
Aku tak tahu, lantak kau lah buat kan. Lalu dalam sirah menyebutkan Qabil ini pikul jenazah adik dia berbatu-batu, hampir-hampir kepada 50 batu. Dia bunuhnya dekat Jabal Qasyun, Bukit Qasyun, bukit yang terletak di tengah-tengah bandar Damsyik di Syria. Damsyik itu daripada perkataan damun syakik, damun darah, syakik adik-beradik seibu sebapa, dicantum dua-dua jadi Damsyik. Dia pun pikul jenazah adik dia, tak tahu pikul sampai dekat sebuah lokasi nama Zabdani. Kalau tuan-tuan pergi Syria, Zabdani ni kawasan atas bukit. Ini bulan 10, bulan 11, 12 salji penuh atas tu, kawasan tinggi. Lalu termenunglah Qabil nak buat macam mana terhadap jenazah adik dia. Allah kata, fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Maka Allah mengutuskan seekor gagak. Setengah-setengah tafsir cerita ada 2 ekor gagak bergaduh depan Qabil. Qabil kata, pasal gaduh depan aku, macam beli aku je, tak nak gaduh tempat lain, gaduh depan dia. Kan? Mati seekor. Lalu gagak ini yabhathu fil ardi, dia korek tanah, korek. Qabil perhati, buat apalah binatang ni korek. Liyuriyahu, untuk gagak ni tunjukkan kepada Qabil kaifa yuwari sawata akhihi, bagaimana cara-cara nak tanam jenazah adik engkau. Dia pun korek-korek, dah jadi lubang, dia pun sondol bangkai gagak ni, dia pun tanam. Apa kata Qabil? Qala ya wailata, ya Allah celakanya aku, a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Celakanya aku, ya Allah, kenapalah aku tak boleh fikir macam mana gagak ni fikir untuk aku menyelenggarakan jenazah adik aku. Maka Allah kata fa asbaha minan nadimin, jadilah Qabil ini menyesal sampai bila-bila. Tuan-tuan, seekor gagak yang hitam mengajar anak seorang nabi, anak sulung seorang nabi yang dikandungkan di syurga, tapi diajak oleh seekor binatang. Nak khabarnya tuan-tuan, kita ni macam mana hebat kita ni. Kalau benda tu betul, benda tu berfakta, siapa yang ajar sekalipun ikutlah benda tu. Tak kira lah budak kecil ke, Bangla ke, Indon ke, Myanmar ke, siapa sekalipun, kalau benda tu betul, hatta binatang mengajar kau, ikutlah benda tu. Saya ambil contoh Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni tak ada orang yang Allah pernah berikan kerajaan kepada dia kecuali dia seorang aja. Kerajaan yang amat besar. Tentera Nabi Sulaiman ni bukan orang aja tuan-tuan. Orang, binatang, Bigfoot, King Kong, apa? Dinosaur, semua binatang lah jadi tentera kepada Nabi Allah Sulaiman. Jin, kau cakap boleh jin apa? Jin aprit, jin kuih samprit, mak lampip, pontianak Harun Sundal Malam, hantu botol kicap, semuanya. Jangan jin Samsudin tak boleh haji. Sampai setan zaman Nabi Sulaiman ni kerjanya apa? Ghawas ni maknanya yang apa tu? Yang menyelam dalam laut. Kerjanya ambil batu permata. Sulaiman kata, kau setan, kau pergi ambil batu permata tu. Tak pasal setan kata kena gak kau. Ini dalam Quran cerita. Jadi Nabi Sulaiman ni kerajaan besar sangat-sangat. Satu hari ketika Nabi Allah Sulaiman sedang cek dia punya perbarisan tentera dia, punya ramai berjuta tentera, tiba-tiba dia kata apa? Inilah ara hudhuda. Mana burung hudhud? Dia nampak engkau seko tu. Burung hudhud ni zaman Nabi Allah Sulaiman, ulama-ulama tafsir cerita kerjanya sebagai pencari air. Dia akan terbang tinggi dan dia akan tengok dari jauh. Beberapa beribu kilometer di hadapan, dia kata di sana ada lokasi air. Dia akan turun hantar maklumat kepada Nabi Sulaiman, wahai tuanku, di sana ada air. Kita bergerak ke sana. Hari itu Nabi Sulaiman tengok-tengok hudhud dah tak ada. Kau pergi mana? Tak ada. Apa kata Nabi Sulaiman? La'u'azibannahu. Kalau hudhud datang ke aku, dia tak bagi alasan kenapa dia tak berbaris pada hari ini, aku akan azab dia, aku akan sembelih dia. Tak lama kemudian tuan-tuan, burung hudhud pun datang.
Ini bukan Angry Bird tuan-tuan. Sampai kan. Dia pun parking depan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman kata, kau pergi mana? Apa kata hudhud? Ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'i yaqin. Tengok ayat Quran kata ahattu ni tuan-tuan, ayat kita kata ayat action lah. Burung ni cakap, aku ni wahai Sulaiman ada maklumat yang amat luas yang kau tak ada. Kau jangan main-main. Kita try cakap macam tu, memang derhaka lah kau, kena buang daerah lagi. Ini burung hudhud cakap kepada Nabi Allah Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bihi. Aku ni ada ilmu wahai Sulaiman yang kau tak ada. Wajituka min saba'in, dan aku datang daripada sebuah negara bernama Sabak. Bukan Sabak bernam tuan-tuan. Sabak ni dekat Yaman. Binaba'i yaqin, dengan berita yang amat meyakinkan. Apa dia? Dia pun cerita tentang Raja Balqis. Jadi tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman, manusia yang paling hebat kerajaannya, yang tidak ada tandingan sampai hari ini, dengar cakap burung hudhud. Moral of the story, kita tetap manusia yang serba kekurangan. Okeylah, sikit lagi. Maka tuan-tuan, Qabil, akhirnya Allah Ta'ala ajar Qabil ini dengan seekor binatang yang bernama burung gagak, yang ajar kepada Qabil cara-cara untuk menyelenggarakan, mengebumikan jenazah adik dia Habil. Kalau tuan-tuan pergi dekat Syria tu, dekat Zabdani tu, atas bukit tu ada satu rumah besar, ada kubur, panjangnya lebih kurang lah daripada tempat muslimat tu sampai dinding ni, panjang. Dikatakan itulah kubur Habil, wallahu alam. Ya, tapi ramai, boleh dikatakanlah semua sejarawan mengatakan pembunuhan ini berlaku di Damsyik, Syria. Dia tak berlaku dekat Mekah, dekat Madinah, tapi semua dekat Damsyik, Syria. Jadi tuan-tuan, itu mukadimah kisah permulaan korban yang mula-mula berlaku di zaman Nabi Adam, dan insya-Allah kita akan sambung nanti dalam khutbah berkaitan dengan seorang manusia yang paling hebat keimanannya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam, yang diberi gelaran Khalilullah, teman rapat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, insya-Allah lepas Jumaat nanti kita akan bentang sejadah untuk kita buat kutipan derma sekali lagi untuk saya hantar ke Syria pada 16 hari bulan 10 insya-Allah, hari raya kedua Aid Al-Adha, dengan Muslim Care dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Kita akan buat kilang roti di dalam kawasan yang Nabi sebutkan, di situlah akan berhimpunnya tentera-tentera Islam. Nama tempat itu Nabi sebut Ghutah Dimashq, kebun besar yang mengelilingi bandar Damsyik. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita pada hari ini memperbaharui rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa, sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Al-imanu bi tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Al-iman ataupun at-taqwa dengan makna beriman dengan apa yang Allah turunkan. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita daripada rezeki. Wal istidadu li yaumir rahil, dan hendaklah kita
sentiasa bersiap sedia menghadapi hari kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, "Aksiru min zikri haddamat atau aksiru min zikri hazimil lazzat." Nabi sebut dalam hadis, perbanyakkan mengingatkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita hilang mood kepada kehidupan. Apa dia perkara itu tuan-tuan? Ialah kematian. Kematian ni benda yang mesti kita sebut hari-hari supaya kita bersiap sedia menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kalau Allah panjangkan umur kita, beberapa hari lagi kita akan menyambut Eid Al-Adha. Umat Islam Allah menguraikan 2 perayaan ataupun 3 perayaan, Eid Al-Fitr, Eid Al-Adha wa Yaumul Jum'ah. Inilah 3 hari kebesaran bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyambut Eidul Fitr daripada perkataan ada yaudu, kembali kepada fitrah. Dan kita akan menyambut satu lagi dipanggil Eid Al-Adha. Apa makna Eid Al-Adha? Kembali kepada pengorbanan. Kisah pengorbanan ini yang kita ceritakan pada mukadimah tazkirah tadi yang akan saya sambung sekarang ini, yang berlaku kepada seorang Nabi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan gelaran kepadanya Khalilullah, teman rapat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan semua, kita sedia maklum, setelah Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan raja yang zalim Namrud, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa izib, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita allazi kafar wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, seorang raja yang perasan dirinya sebagai seorang Tuhan. Maka Nabi Ibrahim kata, Tuhanku boleh menghidup dan mematikan. Apa Namrud kata? Qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh buat juga. Lalu tuan-tuan, Namrud ni ambil 2 orang manusia, 2 orang banduan, satu dijatuhkan hukuman mati, dibunuh. Kau tengok, dia kata, aku dah bunuh seorang ni. Yang seorang lagi aku tak bunuh, makna aku biarkan dia hidup. Dibangang punya raja tuan-tuan. Tak faham, tak reti. Dia kata, ana uhyi wa umid. Aku pun boleh hidup dan boleh mematikan. Nabi Ibrahim boleh tengok betapa singkatnya akal Namrud ini. Nabi Ibrahim tukar kepada cabaran yang lain. Qala fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah menerbitkan matahari daripada sebelah timur, aku cabang kau terbitkan matahari daripada sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah si kafir ini. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tak akan beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Diringkaskan cerita, Nabi Ibrahim pun dibakar beberapa hari dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar selamat daripada api dan dihalau oleh Namrud, dan Nabi Ibrahim membawa diri berhijrah daripada kampung asalnya Babylon di Iraq berpindah ke arah Palestin. Ketika menuju ke arah Palestin, mereka terpaksa merempuh sebuah negeri yang mana dalam negeri ini ada seorang raja yang gilakan perempuan. Cerita ni saya tak nak cerita tuan-tuan, takut panjang khutbah kita pada hari ini. Sehinggalah Nabi Ibrahim sampai ke Palestin dan hidup dengan isterinya Sarah dan pembantunya bernama Hajar alaihi wassalatu wassalam. Hajar ini merupakan dayang istana yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Sarah. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Sarah ni tak dapat anak. Lalu Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar, dan Hajar mula mengandungkan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka Sarah ni tuan-tuan bila tahu Hajar mengandung, dia jealous, cemburu.
Asalnya okey je. Tapi bila tahu madu dia dah mengandung, dia boleh lain macam. Dia kata, siap kau Hajar. Aku potong kau, aku nak kerat kau. Ini tuan-tuan sifat orang perempuan jealous, ini sifat yang standard. Kalau orang rumah kita tak ada jealous, itu makna kena cek doktor lah tu. Ada wayar yang short tu tuan-tuan. Jealous ni sifat semula jadi yang Allah bagi, baik kepada orang perempuan ataupun orang lelaki. Lebih-lebih lagi kita suami. Suami wajib ada sifat cemburu. Kalau suami biarkan bini dia, anak dara dia dalam keadaan mendedahkan aurat, dia tak ada sifat cemburu. Maknanya apa? Dia ni dayus. Dayus. Nabi kata ad-dayus lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Suami yang dayus, yang biarkan anak isteri dalam keadaan tidak menutup aurat, Nabi kata apa? Lam yajid urfal jannah, takkan dapat bau syurga. Jangankan nak masuk tuan-tuan, bau pun tak dapat. Na'udzubillah min zalik. Lalu Hajar Sarah kata, aku nak kerat Hajar. Dia bersumpah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada Nabi Ibrahim supaya melaksanakan sumpah itu. Sebagai simboliknya, dikerat dua telinga Hajar. Bukan kerat habis, ditindik telinga Hajar alaiha salatu wassalam. Maka orang perempuan yang pertama menindik telinga dalam dunia ni ialah Hajar alaiha salatu wassalam. Maka menindik telinga ni sunnah Hajar alaiha salatu wassalam. Tapi orang perempuan, orang lelaki jangan buat. Kalau buat tu buang terbiat, gila orang panggil. Ini orang perempuan punya sunnah. Tindik di telinganya dua anggota. Dan dikhatankan anggota yang ketiga, dikhatankan Hajar alaiha salatu wassalam. Tak lama kemudian bersalinlah Hajar dapat anak lelaki. Semakin kuat cemburu Sayyidatina Sarah alaiha salatu wassalam. Lalu Allah mengarahkan kepada Nabi Allah Ibrahim supaya bawa dua beranak ini pindah satu tempat yang Nabi Ibrahim tak pernah pergi tempat tu. Tuan-tuan semua, Nabi Ibrahim bawa anak isteri berpindah daripada Palestin ke sebuah lokasi yang tidak ada kehidupan. Amat jauh perjalanan. Palestin ke Mekah memakan masa sebulan pergi, sebulan balik. Hajar alaiha salatu wassalam yang dibawa dalam perjalanan tersebut tak cakap sepatah, sebab dia tahu bahawasanya suamiku merupakan Rasulullah. Apa yang dia buat merupakan arahan Allah. Tapi dia tetap seorang manusia. Akhirnya tuan-tuan, setelah beberapa hari perjalanan, mereka sampai ke sebuah tempat. Allah kata kepada Nabi Ibrahim, ha huna, di sinilah kau tinggalkan anak beranak kau. Maka diturunkan Hajar dan anaknya Ismail yang masih baby alaihi wassalatu wassalam. Fawada'a ma'ahuma siqa'an min ma'in wa jiraban min tamrin. Nabi Ibrahim letakkan sebekas air dan sebekas tamar. Summa qafa muntaliqan. Nabi SAW yang cerita hadis ni kata tuan-tuan, lepas Nabi Ibrahim letakkan dua beranak ni, summa qafa muntaliqan, terus Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Terus balik. Dia tak cakap sepatah dekat isteri dia. Kurang-kurang kalau ikut logik kita lah, kurang-kurang duduklah dulu seminggu. Temankan Hajar ni anak kecil lagi, baru lepas beranakkan gila meroyan, bahasa kita. Tetapi ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata letak balik. Nabi Ibrahim tidak pernah persoalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kata dekat Allah, ya Allah tak logik lah arahan kau ni. It's not relevant lah arahan kau ni ya Allah. Dahlah jauh, letak anak beranak aku kat sini. Nak makan apa? Tak ada persoalan tu tuan-tuan. Dengar, faham elok iman Nabi Ibrahim ni. Berjalan dia balik. Hajar panik. Hajar mula risau. Hajar panggil Ibrahim. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim. Aina tazhab. Wa tatrukuna bihadzal wadi. Alladhi laysa fihi insun wala syai'un. Isteri yang baru bersalin dalam keadaan penuh kesakitan, ditinggalkan tengah-tengah padang pasir, berkata, wahai Ibrahim, ke mana kau nak pergi? Kau sanggup tinggalkan kami dua beranak di tempat yang laisa fihi insun wala syai'un.
Orang pun tak ada benda kat sini. Binatang pun tak boleh hidup. Nabi Ibrahim tak paling ke belakang. Sebab apa? Arahan Allah kata, letak, balik. Kau jangan cakap banyak. Jalan terus. Isteri panggil, bang, abang Ibrahim, abang Ibrahim. Tak paling. Akhir tuan-tuan, setelah letih Hajar panggil. Apa Hajar kata? Allahu allazi amaraka bihadza ya Ibrahim. Adakah ini arahan Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Naam. Ya. Sepatah. Ya. Terus berjalan. Dia tak kata, ya, abang bukan sahaja tinggal awak dekat sini. Abang sayang dekat awak. Dia tak cakap macam tu. Sebab arahan Allah kata, letak, balik. Apa kata Hajar? Izan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah takkan sia-siakan kami. Maka berjalanlah Nabi Ibrahim merentas padang pasir sehingga jauh. Nabi Ibrahim paling ke belakang, dah tak nampak apa. Hanya bukit bukau, gunung ganang, padang pasir yang terbentang luas. Ketika itulah Nabi Ibrahim mengangkat tangannya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Tuhanku ya Allah, sesungguhnya aku telah meletakkan zuriat keturunanku biwadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Bahasa kita kata kerja gila. Tapi ini arahan Allah. Gila tak gila, engkau wajib ikut. Jangan fikir banyak. Ini arahan Allah. Ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang amat dihormati. Rabbana, tujuan apa aku letakkan anak aku dekat sini? Rabbana liyuqimus salah, untuk mereka mengabdikan diri kepada engkau ya Allah. Tengok Nabi Ibrahim cakap apa tuan-tuan? Liyuqimus salah. Tak ada. Nabi Ibrahim bukan kata, nanti aku letak anak beranak aku kat sini, mana dah tahu besok tempat ni akan membangun, dapat projek, dapat tender, dapat tanah. Tak. Liyuqimus salah, supaya mereka menjaga sembahyang, beribadat kepada engkau ya Allah. Benda sembahyang ni tuan-tuan, benda amat penting dalam hidup kita. Jagalah anak kita elok, isteri kita. Pesan bab sembahyang. As-salah, as-salah. Kalau kita balik rumah, soalan pertama, korang dah sembahyang ke belum? Itu soalan pertama. Makan, homework, nombor 2, nombor 3. Sembahyang yang pertama. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, supaya mereka mendirikan sembahyang. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, izinkanlah hati-hati manusia cenderung simpati kepada mereka, datang menziarahi tempat itu. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rezeki, semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim terus balik sampai ke Palestin. Tinggallah dua beranak ni terkontang-kanting. Hajar menyusukan Nabi Ismail. Orang menyusuri tuan-tuan, kita pun tahu, lapar. Kita tak tahu, kita orang lelaki. Orang perempuan tahulah, menyusu ni lapar. Hajar makan tamar yang dibekalkan oleh Nabi Ibrahim. Makan tamar, minum air, makan tamar, minum air. Nabi Ismail pula menyusu tak berhenti. Nabi kata, hatta intaha ma fi siqa'in wa ma fi jirabin min tamrin. Sampai air pun habis, tamar pun habis. Perut lapar, susu dah habis, anak dah menangis. Maka seorang ibu melihat anaknya yang menangis, panik. Nak buat macam mana? Suami dah tak ada, duduk tengah-tengah padang pasir, panas, kerja gila. Tapi ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Syi'ta am abaita, engkau ya ke, engkau setuju ke, engkau tak setuju. Ini arahan Allah. Maka Hajar yang kita sedia maklum berlari naik atas bukit Safa. Berlari naik atas bukit Safa. Hal tara ahadan, adakah dia melihat seseorang? Ada sesiapa dekat sana? Tak ada orang. Dia turun daripada bukit Safa. Di hadapan perjalanan tersebut, dia melihat sarab min ma'in, fata morgana, wap. Diingatkan air. Dia kejar, benda tu kejar. Tengok-tengok bukan air, wap sahaja. Naik atas Marwah, naik pula. Ada sesiapa dekat sana? Tak ada orang. Turun balik. Turun naik sampai 7 kali. Kita semua tahu benda ni. Tuan-tuan, kalau kita fikir segi logik, apalah salahnya Allah Subhanahu wa taala? Tengok dua beranak ni, yang seorang maknya,
Baru lepas bersalin, anak baby kecil lagi. Dan apa salah Hajar berdoa, ya Allah, anak aku lapar ni, kau turunkan apa-apa yang patut. Salah ke? Memang Allah boleh turunkan apa yang kau nak. Susu enmam semua boleh turun, makanan boleh dibagi. Tapi Allah tak pernah mengajar isteri para Nabi dan Rasul hidup macam tu. Semuanya kena sacrifice, kena berkorban. Isteri zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi tuan-tuan, pernah ketika mereka menziarahi rumah-rumah para sahabat, dia tengok isteri-isteri para sahabat ni hidup diorang agak senang. Contohlah kita kata ya, dia pergi rumah sahabat ni tengok, rumah awak ada langsir, lawannya langsir awak kan. Ni awak punya rumah ada sofa, lawannya sofa, beli kat mana? IKEA. Contoh. Rumah Nabi tak ada. Rumah Nabi kalau kita baca dalam hadis, pernah tetamu datang, ya Rasulullah aku lapar. Nabi kata tunggu balik rumah isteri pertama. Nabi kata rumah kita ada apa? Tak ada apa ya Rasulullah, air aja. Air aja. Pergi rumah kedua. Rumah kita ada apa? Tak ada apa ya Rasulullah, air sahaja. Air aja. Tamar? Tamar tak ada. Pergi rumah ketiga. Rumah kita ada apa? Ya Rasulullah, ada air aja. Air aja. Gandum tak ada? Tak ada. Sampai 9 orang isteri Nabi, semuanya tak ada makanan. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Lalu tuan-tuan menyebabkan isteri Nabi ni berasa, dia kata, ya Rasulullah, kami pun orang juga. Kami pun nak berasa macam isteri sahabat yang lain, ada cincin, ada gelang, ada langsir, ada perabot. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah turunkan ayat, wa in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah. Kalau korang isteri si Nabi ni nakkan kemewahan dunia, boleh, mari sini, aku bagi semua yang kau nak. Apa yang kau nak? Cincin, gelang tangan, beg tangan kulit buaya, apa kau nak? Aku bagi belaka. Tapi satu benda yang aku akan buat dekat engkau, usarrihkunna sarahan jamilah. Aku akan ceraikan korang. Tapi kalau kau nakkan Allah dan Rasul, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azimah. Tetapi kalau kau memilih Allah dan Rasul, Allah sediakan bagi kamu pahala yang amat besar. Seluruh isteri Nabi kata apa? Kami memilih Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Hajar alaiha salatu wassalam berlari sehinggalah tuan-tuan, dia terdengar bunyi seperti pasir dikorek. Lalu dilihat Jibril turun mengorek dengan sayapnya, keluar air. Maka Hajar pergi dan berkata, Zamzam, Zamzam, Zamzam. Yang ada ulama menyatakan makna Zamzam ni tuan-tuan, lagi, keluar lagi. Lalu dibuat dikorek-korek sampai membentuk satu takungan air. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati mak Nabi Ismail, Hajar. Lau taraka Zamzam lakanat ma'an ma'inan. Kalau dibiarkan Zamzam tu tak dikorek, nescaya Zamzam tu akan mengalir jadi sungai sampai sekarang tuan-tuan. Tetapi Allah mentakdirkan air itu kau takkan dapat minum kecuali kau kena pergi Mekah. Itu nak ceritanya. Dapat juga zaman sekarang kan, orang ada beli dalam bekas-bekas. Tapi yang kau nak asli punya, kau pergi dekat Mekah. Inilah keberkatan doa seorang manusia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah dua beranak ni duduk tuan-tuan, ada satu rombongan peniaga Arab yang biasa menjelajah padang pasir untuk berniaga. Mereka akan merentas padang pasir dan mereka akan berhenti di kawasan yang ada air. Tapi nak tahu ada air macam mana? Caranya, diorang akan lihat di manakah lokasi burung berterbangan. Kalau burung ada kawasan tu berpusing, terbang kawasan tu, itu maknanya dekat bawah tu ada air. Dalam rombongan ni, tengah-tengah diorang mengembara, dia nampak satu lokasi tu ada air berdasarkan burung berterbangan dekat situ. Maka ketua ni kata, kau tengok tu, burung tu terbang dekat situ. Tuan, maknanya dekat sana ada air. Apa kata ketua rombongan? Ini burung ni gila. Kita dah biasa lalu kawasan tu tak ada air. Kawasan tu kering kontang, tidak ada kehidupan. Tak betul ni.
dia marah ke burung tu. Lalu bila bergaduh, anggota rombongan kata, tak apalah, biar aku pergi tengok. Pergi tengok tuan-tuan. Tengok-tengok ada dua beranak, Hajar dan Ismail alaihi wassalatu wassalam sedang mengumpulkan air. Lalu rombongan ni minta izin, akak, boleh tak kami nak tumpang minum air? Hajar kata, tafadhal, silakan. Kami ada kawan-kawan yang lain, boleh tak tumpang minum air? Boleh, panggil. Datanglah rombongan ni. Apa kata Hajar? Hajar pesan satu benda tuan-tuan yang kita kena ingat. Apa dia kata? Lakum haqqun fil ma' wa laysa lakum haqqun fi syurb wa laysa lakum haqqun fil ma'. Kamu ada hak untuk minum. Nak minum-minumlah banyak macam mana. Sampai kembung perut pun tak apa. Tetapi kamu tak boleh memiliki air ini. Air ini aku yang jumpa. Aku takkan izinkan air ini dikuasai oleh sesiapa. Nak minum-minum. Tuan-tuan faham ke tidak apa cerita ni? Nak mengajar kepada kita, air tak boleh diswastakan. Itu sebenar ceritanya. Kalau Hajar ni nak kaya tuan-tuan, dia dah lantik diri jadi CEO syarikat air dekat Mekah tuan-tuan. Dia boleh belasah kau-kau gaji setiap bulan tuan-tuan. Tapi nak khabar benda air ni hak manusia, hak rakyat. Apa kata Nabi? An-nasu syuraka'u fi thalathah, al-ma'u wal-kala'u wan-nar. Kita ni manusia berkongsi tiga benda, air, elektrik dan juga tumbuh-tumbuhan. Kerajaan tak boleh swastakan benda-benda ni tuan-tuan. Tak boleh. Kerajaan kena jaga untuk kepentingan rakyat. Maka Hajar tidak mengambil kesempatan di atas air yang Allah kurniakan kepada dia dan anaknya. Dah bahkan dia berkongsi dengan orang ramai. Sehinggalah tuan-tuan, Mekah yang asalnya tak ada orang, dua beranak ni aja, semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam daripada Palestin berulang-alik membina Kaabah dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sehinggalah pada satu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Esok pagi dia jumpa Nabi Ismail, dia kata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku Ismail, malam tadi abah mimpi abah sembelih engkau. Apa pendapat engkau wahai anakku? Tuan-tuan, apa jawapan seorang anak yang saleh? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Abah buatlah apa yang Allah arahkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mimpi Nabi Rasul ni wahyu. Nabi Rasul kalau mimpi wahyu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bermimpi, satu hari nanti kita akan menguasai balik kota Mekah. Wahyu. Bukan kita punya mimpi, kita merapu. Ini Nabi Rasul. Ya abatif al ma tu'mar. Abah buatlah abah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. InsyaAllah saya sabar. Tuan-tuan, saya nak habiskan cerita ni. Bawalah Nabi Ibrahim, anaknya Ismail. Ismail menjawab dengan jawapan yang saleh. Percaya kepada bapaknya, percaya kepada arahan Allah. Kenapa? Sebab zuriat ini dilahirkan daripada zuriat yang saleh. Kita nak anak saleh, tapi kita mak bapak tak saleh. Mana mungkin anak kau boleh saleh? Kita nak anak sembahyang, kita sembahyang sekejap timbul, sekejap tenggelam. Kita marah anak isap rokok, kita isap rokok. Macam mana anak nak berubah? Kita marah anak kita tak mengaji, kita mengaji langsung tak pernah. Mujuk ada surah Yasin tiap malam Jumaat. Kalau tak, haram tak pernah baca. Ada berlaku benda dalam masyarakat kita tuan-tuan. Jadi nak mendapatkan zuriat yang saleh, kita sendiri wajib berubah. Maka Nabi Ibrahim sebagai seorang Nabi, tengok anak dia macam mana. Wahai bapakku, buatlah, ini arahan Allah. InsyaAllah saya sabar. Dibawanya Nabi Ismail sampai ke lokasi untuk disembelih. Nabi Ibrahim dah asah tajam-tajam parangnya. Dan Nabi Ismail kata dekat bapak dia, "Ya abati, wahai bapakku, masa sembelih nanti abah tekan dan cepat-cepat sembelih saya. Takut saya tak tahan." Anak cakap macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah ke puncak kesabaran. Arahan menyembelih anak sendiri. Berbagai-bagai ujian boleh dihadapi. Ujian demi ujian dihadapi. Letakkan anak dekat padang pasir, berpindah, dibakar, dia sabar. Kemuncaknya Allah nak tengok keimanan Nabi Ibrahim. Dan Allah maha mengetahui kau sabar ataupun tidak, sembelih anak sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan parang di tengkuk anaknya. Bismillah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Safat, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahu al-bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim." Dan tatkala Nabi Ibrahim membalingkan anaknya Ismail dan Nabi Ibrahim mula letakkan parang, disembelihnya anak dia, Allah berfirman, "Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Engkau telah membenarkan mimpi engkau, maka kami menggantikan wahai Ibrahim daripada anak engkau yang kena sembelih bizibhin azim, dengan seekor kambing yang besar. Tuan-tuan tahu tak kambing ni siapa punya kambing ni? Milik Habil yang saya ceritakan pada mukadimah tazkirah tadi. Kambing yang Habil berikan sebagai pengorbanan kepada Allah, Allah simpan dan diturunkan, diberi hadiah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah kata, aku bukan nak daging korban itu, aku bukan nak darah korban itu, walakin yanaluhu taqwa, tetapi aku nak ketakwaan kamu seperti mana ketakwaan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sebab tu tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, kita sembelihlah banyak mana, beratus beribu kau sembelih, tapi kau tidak ada ketakwaan di dalam hati kau. Kau buat main hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tengah-tengah kita melapah ni, seorang kawan kata, "Ui, parang ni kalau buat hudud elok sangat ni, buat potong tangan pencuri." Tiba-tiba kita apa? Kau buat hudud-hudud jangan sebut kat sini lah, ni zaman dulu sesuai. Kau cakap macam tu, Allah tak terima korban kau, tahu tak? Macam mana hebat korban kau, tapi kalau kau tidak ada ketakwaan kepada Allah, Allah tak akan terima. Sebab tu Allah kata apa? "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Allah kata, aku tak nak dagingnya, aku tak nak darahnya, walakin, tetapi yang aku nak apa dia? At-taqwa. Takwa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang tak pernah mempersoalkan arahan Allah kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggunakan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, semoga dengan apa yang kita dengar sama-sama pada petang ini memberikan kefahaman kepada kita bahawasanya ibadat korban itu perkara yang sunat, bukan wajib. Yang wajib ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenar ceritanya. Tapi ramai masyarakat tak faham benda ni. Korban benda yang amat digalakkan, bagus, dapat pahala, besar pahala. Ya, kalau kena caranya. Tapi kalau kita buat korban dalam keadaan kita tak sedar, akidah kita rosak, kita tak suka kepada hukum Allah, kita merendah-rendahkan agama, tuan-tuan, sia-sia korban yang kita lakukan. Na'udzubillah min zalik. Maka saya menyuruh kepada diri saya yang lemah dan kita semua, marilah sama-sama dengan sempurna kedatangan Eid Al-Adha yang tak lama nanti, kita menjadikan Nabi Ibrahim contoh terbaik. Walaupun mustahil kita boleh nak buat macam Nabi Ibrahim, tapi kita yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku maha luas segala-galanya. Semoga Allah taala mencantikkan keimanan kita, insya-Allah. Dan insya-Allah lepas khutbah nanti, sebagaimana saya sebutkan tadi, 16 hari bulan kami akan bertolak ke Jordan untuk menyampaikan bantuan kepada umat Islam di Syria. Dan insya-Allah kita sama-samalah menyumbang dengan harapan sumbangan kita ni, tuan-tuan, meringankan keadaan umat Islam di Syria yang akan masuk musim sejuk. Musim sejuk ni, tuan-tuan, musim yang amat lapar, makanan tak ada. Maka kami dengan NGO Muslim Care dalam perancangan insya-Allah membina kilang roti
di sebuah tempat bernama Jaubar di dalam Ghutah Dimashq, satu kawasan kebun besar Damsyik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan berhimpunnya umat Islam yang paling ramai, para mujahidin fi sabilillah. Ini yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في مصر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدي سلطاننا. اللهم اهدي سلطاننا. اللهم ارزقه بطانة خير يهديه إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا الله يا Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami keimanan seperti mana keimanan Nabi Ibrahim AS ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadat korban kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan kau jadikan amal ibadat kami sia-sia ya Allah. Ya Allah, kau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, rahmat-Mu melangkau segala-galanya ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.